Tajuk-tajuk utama malam ini, Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan isteri raih penggiat sastra. Rundingan Petros sebagai agregator tunggal pengagihan gas bersama Petronas selesai. Petros tambah 135 lagi isi rumah dalam projek QTC fasa kedua. SK Rakyat Tupong terima hadiah sempena ulang tahun ke-75. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Majlis Anugerah Sastra Sarawak ke-11 berlangsung meriah dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Majlis yang diadakan di Dewan Santapan Dewan Undangan Negeri Sarawak pada Rabu itu dihadiri barisan pemimpin, tokoh sastra dan ahli budaya bagi meraihkan keunggulan penulis-penulis Sarawak. Majlis dimeriahkan dengan Tun Perhensri Dr. Wan Junaidi menyampaikan pelbagai anugerah termasuk anugerah khas bahasa dan sastra, anugerah penulis mengikut genre, anugerah penulis mengikut kategori bahasa dan anugerah penulis harapan. Pada majlis itu, Dr. Abang Padeli Abang Muhi dinobatkan sebagai penerima anugerah Sastrawan Sarawak ke-6. Turut hadir Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Wan Nasar dan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Dato' Dr. Anwar Rapai. Rundingan Petroleum Sarawak Berhad Petros sebagai agregator tunggal dalam pengagihan gas di negeri ini bersama Petroleum Nasional Berhad Petronas kini sudah selesai. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg berkata, tempoh 3 bulan yang diberikan oleh Kerajaan Sarawak kepada Petronas telah pun genap pada hari ini 31 Oktober 2024 di mana menurut beliau pihak Petronas telah memaklumkan secara tidak rasmi perkara tersebut kepada Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi. Jelas beliau, Petros akan meneruskan usaha sebagai agregator dengan formula dan prinsip-prinsip yang lebih terperinci akan dibincangkan kemudian. Perkara itu dah selesai. Selesai. Dah selesai. Maksudnya? Bermaknanya kita akan teruskan usaha kita sebagai agregator dan formulanya, detailnya akan dibincang lebih lanjut detail. Sarawak dapat. In principle-nya setuju bahawa gas the only aggregator is Petros. Ya je. By today? Ha? Day to day? Hanya dah berinform Yang Berhormat Julaihi secara not official lah. The letter will come officially. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan rumah terbuka di Pabali di kediaman Presiden Persatuan Tokong Sing Sarawak Datuk Dr. Kawilinda Sing Khaira di Kuching pada Khamis. Mengulas mengenai penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS di Sarawak, beliau memberitahu Kerajaan Persekutuan akan membentangkan undang-undang baru di Parlimen pada Disember ini agar selaras dengan undang-undang yang telah dibentangkan Sarawak. So, apa yang perlu ialah diharmonise the new law, the federal law, which will look after the federal interest. The federal interest meaning, kerana kalau carbon datang ke Sarawak, somebody has to transport the carbon. So that we call it cross-border transport. Has to be looked by federal government. Kerana federal government is the signatory based on international convention lah. Tapi daripada source-nya, apabila datang ke Sarawak, that is ours. Sempena sambutan perayaan di Pabali pada tahun ini, Datuk Patinggi Abang Zuhari meneruskan kunjungan dengan menghadiri majlis makan tengah hari sempena di Pabali bersama keluarga Syangka RP Ansnani bertempat di The King's Curry. Turut hadir Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuhian, Datuk Sri Julaihi Narawi, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok Datuk Ibrahim Baki serta div kenamaan yang lain. Petroleum Sarawak Berhad Petros akan memasang saluran paip gas yang boleh dipercayai dan selamat kepada 135 lagi isi rumah berpendapatan rendah di Quadruplex Taman Ceria QTC Permajaya di Miri pada fasa kedua. Datuk Patinggi Abang Zuhari berkata, projek QTC ini sedang berjalan dengan baik dan dijadualkan siap menjelang 2025.
Menurutnya, apabila projek tersebut selesai dilaksanakan, ia diyakini memberi manfaat kepada lebih 3,000 isi rumah di kawasan itu. I am pleased to announce that in February of this year, Petros has successfully completed the first phase of a significant multi-phase infrastructure project to deliver safe, reliable, and affordable pipe gas to 13 lower-income households in quadruplex Taman Ceria in Putrajaya. I am also pleased to inform that Petros shall cover all installation costs for the necessary gas pipelines to deliver pipe gas directly to your kitchen. Syabas and well done to Petros team. That is our ambition, that it is not only in Putrajaya and perhaps throughout Sarawak. You don't have to carry the tank anymore. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis makan malam sempena ulang tahun Petros yang ke-7 bertempat di Pusat Konvensyen Borneo Kuching pada Rabu. Dalam ucapan sama, Datuk Patinggi Abang Zohari memberitahu Petros juga akan melancarkan inisiatif baharu yang bertujuan meningkatkan kebolehpasaran graduan di Sarawak. This specially curated program will immerse students in a comprehensive curriculum that integrates skill development, mindset training, and a career-focused pathway. Terdahulu semasa berucap, pengerusi Petros Tan Sri Dato' Amar Dr. Hamid Bugo menyatakan bahawa sambutan ulang tahun ini bukan sahaja mencerminkan pencapaian penting Petros, malah mengukuhkan komitmennya untuk memacu pertumbuhan mampan dan meningkatkan kualiti hidup rakyat Sarawak. Katanya ini termasuk sumbangan dalam sektor kesihatan, projek infrastruktur serta pelancaran program Petros Train and Place yang bertujuan untuk membangunkan bakat tempatan dalam sektor tenaga. Turut hadir ialah Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Suga Ambas dan Dato' Amar Profesor Dr. Sim Guhian, Menteri di Jabatan Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin, Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Siva Rudi Utom, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Seri Julahina Rawi dan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Mazuki. Ulang tahun ke-75 Sekolah Kebangsaan SK Rakyat Tupong mengukir kenangan manis apabila menerima beberapa hadiah ulang tahun daripada Kerajaan Sarawak. Datuk Patinggi Abang Zohari berkata, hadiah ini nanti berupa blok baharu, bangunan prasekolah, pusat sumber dan padang sekolah yang dijangka menelan pembelanjaan lebih 10 juta ringgit akan bermula dilaksanakan pada tahun hadapan. Semuanya blok baru 8 juta. Termasuk lagi pre-school, kindergarten, nombor 2, nombor 3-nya. Blok tadi. Pusat. Apa tu pusat sumber. 3. Keempatnya untuk anak kita bermain. Padangnya. Okeylah 4-4 go ahead saja, pola saja. Saya harap kita dapat mula pembangunan ini Wabi mula tahun depan. Duitnya dah diberi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian sambutan ulang tahun ke-75 penubuhan SK Rakyat Tupong di Kuching pada Rabu. Bagi menambah keceriaan sekolah tersebut, Datuk Patinggi Abang Zohari mencadangkan agar dibina satu kawasan air pancut di kolam padang itu nanti. Lebih manis lagi, Premier Sarawak turut mengumumkan pemberian dana kepada Persatuan Alumni SK Rakyat Tupong berjumlah RM75,000. Kerajaan Sarawak telah mengambil pendekatan untuk memastikan data dan inovasi menjadi tonggak utama pembangunan wilayah ini. Datuk Patinggi Abang Zohari berkata, usaha juga ditumpukan untuk mempelbagaikan aktiviti ekonomi, khususnya aktiviti hiliran bernilai tinggi dan memperkenalkan ekonomi baharu.
Oleh itu, menurutnya, pembangunan infrastruktur asas, perkhidmatan pendidikan dan kesihatan yang berkualiti sebagai enabler perlu dipercepatkan. Oleh itu, pembangunan infrastruktur asas, perkhidmatan pendidikan dan kesihatan yang berkualiti sebagai enabler perlu dipercepatkan. Ini bagi memastikan aktiviti ekonomi dapat dilaksanakan di setiap pelosok Sarawak bagi meningkatkan pendapatan rakyat dan membasmikan kemiskinan. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan yang dibacakan oleh Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Sugat Bas, semasa mewakili beliau menyempurnakan sesi libat urus SLU Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13, anjuran bersama Kementerian Ekonomi dan Kerajaan Sarawak di sebuah hotel terkemuka di Kuching pada Rabu. Mengulas lanjut, Premier Sarawak memberitahu lebih daripada 1,300 penempatan di pedalaman Sarawak masih belum menikmati akses jalan ke kampung halaman, sementara dianggarkan 86,000 isi rumah belum mendapat bekalan air bersih dan 5,500 isi rumah tiada bekalan elektrik. Selain itu, ujarnya sejumlah RM70.89 bilion diperlukan untuk membina dan menaik taraf fasiliti kesihatan, RM50.2 bilion untuk mengatasi masalah sekolah daif dan RM54 juta untuk menangani isu kekurangan fasiliti makmal sains. Kompleks Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor di Kuching mencatatkan sejarah baharu hari ini setelah menerima permit penghunian OP rasmi daripada Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS. Penyerahan OP tersebut disempurnakan oleh Datuk Bandar Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng kepada Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Sugat Bas yang turut memegang portfolio sebagai Menteri Bertanggungjawab bagi Unifor. Datuk Ahmad Douglas menekankan bahawa Kompleks Unifor melambangkan semangat inklusiviti Gabungan Parti Sarawak GPS yang menjunjung tinggi kesatuan dalam kepelbagaian agama. Menurutnya, pembinaan Kompleks Unifor adalah satu langkah simbolik yang bukan sahaja meraihkan kepelbagaian agama di Sarawak tetapi juga mengukuhkan semangat kesatuan dan inklusiviti dalam kalangan masyarakat negeri ini. This bangunan is a symbol of unity for Sarawak. This is a manifestation of policy of GPS of exclusivity. We are all very proud of this building. Just now our MC have briefed us the symbol. Lepas ini kita boleh naik. At least they should be visiting. We should visit all the places so that you can see what is this building all about. Kita ada 10 tingkat tower, and then we have this hall and a few other facilities dengan 4 buah kedai downstairs. So it's quite a big building, and it cost us RM65 million. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis itu yang diadakan di Kompleks Unifor Kuching pada Rabu. Kompleks tersebut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan moden termasuk bilik mesyuarat 2 tingkat, dewan serbaguna yang mampu menampung 1,000 orang, ruang komersial serta taman hijau atas bumbung yang mesra alam. Turut hadir pada majlis tersebut ialah Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Profesor Dr. Sim Kue Hien, Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Sri Roland Sagawi In, Pengarah Unifor, Datuk Georgina Apiak Ngau serta tetamu lain. Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS memainkan peranan penting dalam menyampaikan pelbagai inisiatif kerajaan kepada rakyat secara tepat dan sahih tanpa membabitkan elemen atau lemak politik. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul memberitahu UKAS menyampaikan informasi terus kepada rakyat mengenai dasar dan inisiatif kerajaan Sarawak menerusi pelbagai platform. Yakinlah bahawa UKAS dalam sesi taklimat kami orang sedar kami terus sedar kempen politik. So saya dulu madah sedar. We try our best. Jangan ada lemak-lemak politik dalam sesi penjelasan kita. Sebab sesi untuk maklumat daripada UKAS kita penuh integriti tanpa mengira fahaman politik dan sebagainya. Kita mahu maklumat yang tepat, sahih dan benar. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Penangguhan Program Jelajah Penerangan dan Penjelasan Isu-isu Semasa Siri 2 2024 di Kuching pada Khamis.
Dato' Abdullah menambah, UKAS berusaha merapatkan jurang informasi antara penduduk dan kerajaan Sarawak menerusi berita dan program jelajah sebegini. Sekian Buletin UKAS bersama saya, Janet Bennett. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan Premier Sarawak menghadiri rumah terbuka di Pah Bali di Kuching pada Khamis. #Saluran Informasi Rakyat, salam UKAS.